Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama yang di Sereng FM. Jauh di mata, dekat di hati. Hai. Apa khabar? Apa cerita? Berapa belaka doa dan harapan ayah li agar semua dikakak sihat walafiat. Dan hari ini hari Isnin 30 Ogos 2021 bersamaan dengan 21 Muharram 1443. InsyaAllah hari ini ayah li akan menyambung sedikit lagi mengenai tazkirah yang ayah kongsikan kemarin, iaitu yang bertajuk wuduk. InsyaAllah lepas ini ayah ingin mengajak di kakak sama-sama ayah mendengar sedikit tazkirah. Ayah gelarkan sebagai tazkirah WhatsApp. Sekala kita dengar tazkirah daripada YouTube ataupun TV dan sebaran internet. Hari ini ayah perkenalkan sebagai satu versi baru tazkirah WhatsApp di channel YouTube Ayahli. Tapi sebelum tu Ayahli nak ajak kakak untuk sama-sama Ayahli berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum Ayahli pasal tazkirah dan dengar bersama Ayahli nak ucapkan selamat menyambut ambang merdeka pada malam ni. InsyaAllah kita jaga keharmonian negara kita, negara Malaysia dengan caranya kita sama-sama memerangi penularan COVID-19. InsyaAllah. Jom kita dengarkan bersama sambungan tazkirah siri 2 mengenai wuduk. Kita dengarkan bersama Ayahli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah selesai sembahyang maghrib tadi sama-sama di rumah masing-masing lah. Dan mudah-mudahan doa kita semaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimaafkanlah jika ada salah sikit sebanyak dalam semaya kita tadi. Jadi gitulah. Jadi sementara menunggu waktu Isyak masuk, sambil-sambil duduk belunju-belunju, duduk berehat. Sementara tunggu bini duduk cedok nasi ke apa ke. Jadi sekali lagi hamba nak ganggulah sikit masa tua-tua untuk berkongsi lah santapan rohani untuk malam ni, insya-Allah. Dan mau tahu, bagi mereka-mereka yang jenis gemar duduk di masjid dengan orang ngajar kan, memang musim ini, musim PKP ni memang rindulah nak pergi dengar orang ngajar masjid surah tak. Jadi tak ada lagi tu lah ni. Jadi gitulah. Mudah-mudahan perkongsian hamba ni sikit sebanyak bolehlah mengobat rindu untuk kita mendengar orang ngajar di masjid. Jadi kita go ahead dalam WhatsApp ni lah. Baik. Untuk malam ni, hamba nak sambung lagi hak semalam dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ni. Berkaitan dengan wuduk. Jadi pada malam ni, hamba nak masuk kepada rukun yang pertama, wuduk, iaitu niat. Yang pertamanya ialah niat. Jadi hamba baca kitab, hamba hurah sikit sebanyak. Hamba baca, hamba hurah sikit sebanyak. Gitu. Baik, pertama niat. Niat menjadi rukun kerana wuduk adalah ibadah dan ia membezakan ibadat dan adat. Hal ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Dan setiap orang hanya mendapat apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini bermakna tidak sah ibadah dan tidak diambil kira oleh syarak, melainkan apabila diniatkan. Seseorang mukallaf tidak akan mendapat pahala ibadatnya kecuali niatnya betul. Baik. Kata kita, niat ni dia menjadi rukun lah. Dia menjadi rukun, menjadi fardu dalam wuduk tu.
Ha. Maknanya kita ambil semaya tu tak jadi wuduk. Melainkan kena ada niat. Ha. Dan dalam 4 ulama mazhab. Dalam 4 ulama mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Hanya ulama-ulama Hanafi sahaja yang tak kata yang niat ni rukun ataupun fardu wuduk. Adapun mazhab kita Syafi'i, Hambali dan Maliki 3 ni setuju mengatakan niat ni merupakan rukun ataupun fardu wuduk. Ingat tu. Dah. Jadi khilaf bab niat ni hanya pada mazhab Hanafi sajalah. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi ni dia hanya menganggap tayamum saja yang perlu kepada niat. Wuduk dia tak perlukan niat. Tu pada mazhab Hanafi. Dah. Mana niat? Mana kita ni? Baik, pengertian niat. Pengertian niat. Niat pada bahasa bererti tujuan. Manakala pada syarak pula ialah mengatakan tujuan sesuatu perbuatan ketika melakukannya. Baik. Sebab itulah niat-niat ni dia ada maksud dia. Niat dia ada maksud. Dia ada tujuan dah. Supaya apa? Supaya terbeza antara ibadah dan adat tu. Niat ni dia membezakan antara adat dan ibadat tu. Sebagai contoh kita buat untuk mudah nampak lah. Macam ada dua orang ni duk naik masjid. Seorang ni naik masjid, dia tak niat gapo-gapo pun. Dia pun duduk saja atas masjid, duduk main WhatsApp. Duduk saja. Tu kita panggil dia duduk adat. Dan seorang lagi tu pula naik masjid juga. Tapi dia niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf ala hadhil masjid lillahi ta'ala. Lepas tu dia pun duduk cokor saja-saja juga. Duduk tengok telefon, main WhatsApp lebih kurang. Tu oleh kerana dia niat, maka duduk dia tu dipanggil duduk ibadat. Jadi terbezanya antara duduk saya saja dengan duduk ibadat ni adalah dengan niat. Gapo lagi contoh? Contoh kita mandi. Mandi saja-saja alik-alik petang sebab panas. Mandi saja-saja sebab kepanasan. Tu mandi adat kita panggil. Balik daripada jalan, balik daripada main, balik daripada kebun, balik daripada kedai kopi, ikutlah. Kita pun mandi sebab panas. Tak ada niat gapo-gapo pun. Maka tu dipanggil mandi adat. Kalau kita pergi niat, betul dengan niat, maka mandi tadi dia jadi mandi ibadat. Gitu. Macam mana nak niat mandi biasa kita tu jadi mandi ibadat. Dah. Jadi kita kena niat lah. Kita kena niat. Dalam hati tu, kita kena mari detik. Aku mandi ni kerana nak membersihkan diri. Maka dia jadi ibadat. Dia dipanggil mandi sunat tu. Jadi mandi ibadat lah. Dah. Bukan kata mandi junub tu baru kena niat. Tak. Mandi biasa pun kalau niat nak bersihkan diri kerana Allah Ta'ala, maka dia jadi mandi ibadat lah. Mandi sunat. Boleh pahala dengan sebab mandi tu. Dah. Kita duduk tengah mandi, debung air. Maka jadi pahala untuk kita. Di sinilah kita kena bijaknya. Dah. Maknanya tiap-tiap pekerjaan kita tu biar ejah. Biar jadi ibadah. Nak jadikan kerja tu ibadah, kena pasal niat lah. Niat biar betul. Kan ada orang kata kan, kerja itu ibadah, kerja itu ibadah. Tak. Turun pagi balik gelap, turun gelap balik pagi. Turun pukul 8, klik pukul 5. Kerja itu ibadah, kerja itu ibadah. Kita biasa dengar kan. Jadi ibadah ni tak semestinya kena tasbih, kena zikir, kena tarekat. Kerja pun ibadah juga. Betul lah tu, memang betul lah kerja itu ibadah. Tapi kena niat dulu. Biar betul niat tu dulu. Umpamanya kita kerja tu untuk apa? Niat kita tu. Niat untuk gapo kerja kita tu? Niat nak mencari rezeki yang halal. Niat nak mencari nafkah untuk orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Niat gitu. Maka kerja kita tu jadi ibadah lah. Tapi, dia ada orang tapi pula tu. Adakah cukup dengan niat gitu? Adakah dengan niat gitu tu, Tuhan pun kira kerja kita tu sebagai ibadah? Tak lagi tu.
Dia ada so lagi syarat. Ada so lagi syarat. Dah. Iaitu jangan tinggal perkara-perkara fardu. Hijau kuat dah. Nah, kebun kuat, jual kuat, menego kuat, projek kuat. Tapi masalahnya semaya dak, jemaah dak, belajar agama pun dak, menghadiri majlis ilmu pun dak. Maka dia tak jadi ibadah gitu. Maknanya kalau kita tinggal hak fardu, tak buat hak fardu, buatlah kerja gapo sekalipun. Buatlah kerja gapo sekalipun, dia tak akan jadi ibadat. Tuhan tak akan kira kerja itu sebagai ibadat. Sebaliknya dia hanya jadi adat saja. Dah. Hari ni ramai lah ni. Kalau kita tengok tak. Ramai orang kerja tapi kerja sebagai adat. Tak jadi ibadat. Dengan sebab tadilah. Meninggalkan perkara-perkara fardu. Tak semayang ke apa semua. Locohnya gitu lah. Dah. Baik. Jadi hadis ni menjadi dalil bahawa sebahagian daripada ibadat tu berhajat kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita niat mengambil wuduk, maka jadilah wuduk. Kita niat mandi junub, maka jadi mandi junub. Kalau kita niat mandi nak sejuk tubuh, jadi sejuk tubuh. Kita niat semaya tahajud, jadi semaya tahajud. Benda dua rakaat belakang tu. Tapi beza atas niat lah. Tak, kita niat istikharah, jadi istikharah. Kita niat semaya hajat, jadi semaya hajat. Gitu. Baik. Tempat niat adalah di dalam hati dan ia sunat dilafazkan. Cara berniat adalah berkata di dalam hati, sahaja aku berwuduk, nawaitul fardul wuduk. Atau sahaja aku mengangkat hadas, nawaitu rafa'al hadas. Atau sahaja aku mengharuskan solat, nawaitu istibahatis solat. Waktu berniat ialah ketika mula membasuh bahagian muka. Kerana ia adalah permulaan berwudu. Kata kitab. Jadi tempat niat tu, kitab ni kata hati. Tempat nak pasal niat tu di hati. Sebab itulah kata ulama-ulama dalam kitab fiqh. Wa mahalluhu al-qalbu. Tempat niat itu sebenarnya di dalam hati. Jadi hak kata rukun-rukun tu dalam hati itulah rukunnya. Dalam hati kita ni mengangkat hadas, mengerjakan wuduk itulah rukun. Dah. Jadi lafaz niat tu sunat saja dah. Lafaz niat tu sunat saja. Sunat di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun mazhab Maliki dia kata al-aula tarku talaffuz bin niat. Hak yang lebih utamanya ialah meninggalkan lafaz niat tu. Kalau niat tu dilafazkan juga harus dia kata pada mazhab Maliki. Lebih aula kalau kita tak lafaz niat tu. Lafaz niat macam mana tu? Macam tadi lah kita kata sahaja aku berwuduk umpamanya masa nak basuh muka tu. Dah. Adapun di sisi mazhab Hambali dan mazhab kita Syafi'i, ulama-ulama bersetuju bahawasanya at-talaffuzu bin niyati mustahabun. Berlafaz dengan niat, hak sebut mulut tu, hak kita sebut nawaitu tu hukumnya sunat. Melainkan berbeza pada mazhab Hambali, hendaklah berlafaz tu secara slow-slow. Sekali saja. Sekali je. Jangan sampai buat banyak-banyak kali. Lafaz niat wuduk tu. Nawaitul fardhu wuduk lillahi ta'ala. Buhai muka tak jadi pula. Astaghfirullahalazim. Lepas tu nawaitul fardhu wuduk pula lillahi ta'ala. Duk main gitu apa cerah. Tak? Jadi mazhab kita, mazhab Hambali sunat lafaz niat. Adapun mazhab Maliki harus. Kalau mazhab Hanafi, sunat pun tak ada, harus pun tak ada. Niat tu sendiri bukan rukun. Gitulah. Jadi kesimpulannya masalah talaffuz bin niat ni, masalah lafaz niat ni, sama ada dalam wuduk, dalam semaya, hukumnya khilafiyah. Jadi oleh kerana bab niat ni ada khilaf, maknanya nak buat pun tak apa, tak si buat pun tak apa. Sebab ada pendapat ulama kata, tak buat pun tak apa. Dan ada pendapat ulama kata, kalau buat pun molek.
Tak ada masalah. Maka tak perlulah kita apa panggil ta'assub. Tak perlu kita ta'assub lah. Ada setengah-setengah ni ta'assub sangat ni, benda-benda khilafiah ni. Duk tekan juga. Mati-mati duk tekan benda khilafiah. Nah, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi tak payah duk bertaksub-taksub bab khilafiah. Nah, gitulah. Jadi kalau nak urah bab khilafiah ni panjang lebar lah ni. Nah, jadi insya-Allah kita sambung lagi esok. Kalau ada masa, ada kelapangan panjang umur, kita sambung lagi bab khilafiah ni. Dalam bab niat ni. Jadi mudah-mudahan pada malam ni sekadar itu dululah. Semoga sikit sebanyak ni dapatlah kita mengambil manfaat untuk kita perbaiki amal ibadah kita, terutamanya dalam bab wuduk ni lah. Jadi kalau ada apa-apa salah silap, mintalah ditegur dan dibaiki apa amal ayat ni. Jadi gitulah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.